Tuan-tuan, oh, hari-hari kena ceramah, cemuh lah. Ceramah lah. Tapi lo ni nak kata kat siapa tak boleh lah. Saya terlebih dahulu merakamkan jutaan terima kasih kepada para tuan guru, para alim ulama yang tidak jemu-jemu mendoakan kejayaan Perikatan Nasional. Sungguhnya kemenangan ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada jentera yang telah bertugas penuh dedikasi mengikut arahan. Kalau jentera tu tak ikut arahan kan, kita pok steering pergi kanan, dia bergerak ke kiri, jahanam jentera kita. Terima kasih jentera daripada peringkat teratas pengarah pilihan raya turun sampailah sekecil-kecil petugas di dapur-dapur, di pos-pos Perikatan Nasional di seluruh negeri. Jasa tuan-tuan tertulis di buku catatan masing-masing. InsyaAllah klaim di akhirat nanti. Kepada para pengundi, orang muda, orang tua, saluran 1 sampai saluran 6. Ada tempat saluran 6. 8 pun dah. 9 pun dah. 15 pun dah. Tu dia. Semua saluran. Terima kasih di atas kepercayaan diberikan. Saya beberapa kali dah untuk anak-anak kita yang pulang dari jauh dan dekat. Ada yang balik luar negara, ada balik pada dalam negara, tapi balik dengan serba kepayahan untuk membuang 1 undi saja. Alhamdulillah, jeritan saya pada bulan November 2 minggu ataupun seminggu selepas PRU yang ke-15, saya jekah orang di Padang Serai pasal tak mau balik. Tak mau balik. Nak balik nak minta duit. Jerkahan itu pada ketika itu malam tu saya kena marah. Pakak marah saya semua. Kata macam-macam kau dalam telefon. Alhamdulillah 8 bulan selepas itu jerkahan itu telah menjadi Optimus Prime. Memanggil Autobot pulang. To assemble, to defeat PN, PH and BN. Alhamdulillah. Baru orang faham. Lah ni PRU baru, PRN baru ni di UDM kita tak riuh dah. Tak gaduh cakap dah pasal duit tambang, tak gaduh apa. Depa balik bagi duit pula. Alhamdulillah. Kena jokah rupanya no. Apa tunggu sat. Tapi lambat faham. 8 bulan kena jokah baru reti. Saya minta maaf di atas jeritan itu. Tapi alhamdulillah akhirnya dipahami. Saya ucap terima kasih kerana memahami. Balik daripada jauh dan dekat, dalam negara dan luar negara, berbelanja beribu-ribu, mengorbankan begitu banyak masa dan tenaga, meninggalkan tugas-tugas yang penting, balik untuk mengundi. Ada yang umurnya 50 mengundi untuk kali pertama atas jeritan Optimus Prime tu. Rupanya dia kata Optimus Prime, saya pun tengok sekali ya filem Transformer. Optimus Prime tu tuan-tuan, trailer hak tua tu. Saya tak mau jadi trailer tua tu. Baik jadi hak kuning tu kan, no? Kecil sikit tapi mudah. Tuan-tuan sekalian, terima kasih kepada pasukan keselamatan, abang-abang polis yang telah menjaga keselamatan pengundi, proses pengundian, dan selepas pada itu alhamdulillah negeri kita aman. Abang-abang SPR
daripada RU sampailah semua petugas yang kalangan mereka itu adalah kaki tangan kerajaan yang telah memberi komitmen mereka menjayakan pilihan raya. Saya rakamkan jutaan terima kasih. Habis dah, terima kasih kan? Oh? Ada lagi saya tertinggal. Udin, saya lepas terima kasih nak minta maaf. Terima kasih kepada semua calon-calon daripada Langkawi sampai Bandar Baru. 36 calon yang bertanding mewakili Perikatan Nasional. Saya rakamkan jutaan terima kasih di atas penat lelah yang telah diberikan. Pastikan anda juga berterima kasih kepada jentera dan pengundi yang telah beri kepercayaan kepada kita. Lepas ni baru nak mengata. Orang yang patut dikata pertama sekali mereka ni ya. Tuan-tuan sekalian, malam ini malam mandat rakyat. Rakyat telah meninggalkan kepercayaan lama mereka dalam parti dulu. Orang UMNO ada undi kita, orang Cina ada undi kita, orang India ada undi kita. Tuan-tuan bayang, satu kerusi DUN boleh menang sampai majoriti 23,000. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah negeri Kedah ini. PRN 15 inilah baru dicatatkan sejarah majoriti sampai lebih pada 20,000 untuk satu kerusi. Di beberapa DUN, macam DUN saya di Jeneri, biasanya selisih PAS dengan UMNO dulu biasanya 154 biasa menang. Datuk Yahya Abdullah menang 154 undi. Menang kali yang kedua 400 undi. Kemudian kalah 700 undi. Duk bermain macam tu saja. Sekali ini mereka hantam 16,000. Dahsyat betul. Haji Ahmad Sulaiman, almarhum arwah Ustaz Mak Isa Syafi'i, Datuk Muhammad Isa Syafi'i, tahun 2004 menang 51 undi saja. Haji Ahmad Sulaiman menang tahun ni 14,000 undi. Ada kerusi yang kita tak pernah menang. Gurun, Badrul Bakhtiar, kita tak pernah menang. Bersatu, masa tu belum ada. PAS bertanding, tak biasa menang. Siapa kena kerusi gurun, main-main sajalah. Bagi ada gambar kau ketah balik lena. Pasal tak pernah menang. Jitra tak pernah menang. Kulim tak pernah menang. Sungai Tiang, Put Thai baru menang. Tuan-tuan sekalian, maknanya bukan saja ahli PAS, bukan saja ahli bersatu, tapi ramai orang lain yang tidak menyertai parti, yang tidak ada parti, yang duduk atas pagar, yang first time voters ni, semua balik mengundi Perikatan Nasional pada kali ini. Dengan kepercayaan sebesar ini, tuan-tuan sekalian, janganlah terdetik di hati tuan-tuan atau di hati semua adun yang telah diberi amanah ini untuk mencari kebahagiaan untuk diri dan keluarga dulu. Ada dulu kita buat survey. Masa itu saya tak terlibat dengan tanding-tanding ni lagi. Saya kerja dengan NGO. Bila kita tanya apa perasaan YB bila jadi adun, dia kata alhamdulillah rezeki anak-anak. Tuan-tuan sekalian, itu jawapan yang sangat mengecewakan. Ini bukan perjuangan hang dengan anak hang, bukan. Ini perjuangan untuk rakyat semua. Tak boleh terdetik di hati
Alhamdulillah, lepas ni aku senang lah, anak-anakku pun jadi senang pasal aku jadi YB. Ni baru nak kata kat mereka ni semua. Saya beri jaminan kepada tuan-tuan pada malam ini, selama saya diberi amanah mengetuai jentera ahli-ahli yang berhormat peringkat DUN di Kedah ini, saya akan pastikan mereka ini semua tidak menjadi kaya. Mereka semua ini tidak akan pernah terpalit dengan sebarang skandal rasuah dan penyelewengan. Saya akan pastikan itu. Saya tidak izinkan mana-mana adun untuk bekejar ke sana ke sini mencari projek untuk diri atau kawan-kawan. Siapa yang terpalit, kita akan report terus ke SPRM. Hampa main ambil orang ni, angkut dua pergi kurung. Kita tidak akan melindungi sesiapa. Kita telah menggalas amanah ini selama 3 tahun dengan serba susah payah. Tuan-tuan sekalian, kalau betul ada sikit siapa-siapa yang terpalit dengan kerja-kerja bodoh ni, serangan kerajaan persekutuan dan segala jenteranya sepanjang kempen ini tentulah telah menyeret sebahagian kita masuk dalam. Oleh kerana kita bersih, kita tidak pernah terpalit dengan sebarang skandal, kita tidak mencari kekayaan dengan kedudukan ini, kita tidak buat benda yang rakyat marah, maka serangan bertali arus selama berminggu-minggu ke atas kita, selai bulu roma pun tak berdiri. Pasal kita yakin, oleh kerana kita benar, kita ikhlas, kita telah bekerja semata-mata untuk negara ini, untuk rakyat negeri ini, lillahi ta'ala, Allah akan lindungi kita atas kejahatan mereka yang telah menuduh kita bermacam-macam. Walaupun mereka berhenti ataupun mereka tak mau berhenti di atas kejahatan itu, kita yakin Allah akan terus bersama kita. Oleh kerana kita hanya sebuah kerajaan negeri, tenaga kita tak cukup, kewangan kita tak cukup, jentera kita tak cukup, bidang kuasa kita tak cukup, bidang kuasa kita kecil. Kalaulah kita jahat macam mereka, tentulah kita kalah lebih awal lagi. Ingat pesanan Saidina Umar kepada Sa'ad Abi Waqqas yang mengetuai peperangan. Kita lemah, kita miskin, kita susah berbanding dengan musuh yang lebih kuat, yang lebih ramai, yang lebih kaya, yang lebih banyak kelengkapan senjatanya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, tentulah kita akan dikalahkan dengan mudah. Tuan-tuan sekalian, dengan berkat, ikhlas, benar, lurus, bersih kita semua dalam Perikatan Nasional, saya yakin kita akan tewaskan mereka di peringkat persekutuan dalam PRU yang ke-16. Oleh yang demikian, cabaran terbesar para adun, para pimpinan PN ialah kekal bersih dan stabil sampai ke hujungnya. Petuanya ialah tuan-tuan semua ahli-ahli, para jentera, para pembantu yang telah membantu memenangkan PN di peringkat negeri ini. Jangan meronta-ronta, menarik seluar adu-adun, mahukan sesuatu, meminta sesuatu, berharap sesuatu, berharap menjadi kaya bila berkawan dengan mereka ni semua. Benda itu tidak akan pernah ada di Kedah ini. Kita berkawan dengan wakil rakyat semata-mata kita nak tolong sebis rakyat saja. Apa yang wakil rakyat dapat, apa yang akan kita dapat hanyalah cukup-cukup
untuk kita hidup biasa, tak ada kelebihan apa-apa daripada orang lain. Itulah yang telah kami jalani selama 5 tahun kebelakangan ini, dan tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kalau bab kenderaan, saya percaya tuan-tuan boleh terima. Sebab zaman lah ni bukan lagi macam zaman pelita minyak gas. Zaman naik Datsun Kana. Zaman dulu betul. Zaman sekarang oleh kerana perlu pergerakan, perlu kepantasan, kecepatan. Wakil rakyat pakai kereta elok sikit, pakai Hilux, pakai Ford Ranger, pakai apa, tuan-tuan jangan komplain lah. Pasal betul-betul kereta tu dia nak buat kerja. Janganlah duk bercakap lepas pada tu, oi berapa hari baru pakai kereta Hilux lah. Tuan-tuan sekolah dia nak muat berat. Ada juga kawan-kawan kita pun kata lebih kurang dia suruh kita pakai kereta buruk. Mampu kereta jalan tak apa, main program lambat tak apa, jangan pakai kereta baru. Tak boleh lah lagu tu. Kesianlah kat topik nu Bayu tu. Bayu tu jauh, kawasan luar, orang pula kampung lah. Minta macam-macam wakil rakyat. Nak pikir berapi dia suruh naik Datsun Kana. Mampus lah. Ada keperluan yang kita faham sekarang ni, zaman ni kita boleh terima. Tapi jangan jadi super kaya dengan kedudukan ini. Tuan-tuan sekalian, kita buka pejabat kita, pejabat MBK, pejabat ESCO, pejabat pusat khidmat 25 jam SPRM boleh mai cek bila-bila masa, kita jamin tak akan ada kes. Siapa pun nak mai lah. Itulah keazaman. Itulah yang diharapkan oleh rakyat yang telah memberi mandat kepada kita. Sebab tu orang marah, orang yang ada 47 kes dijadikan timbalan Perdana Menteri. Marah itu diterjemahkan dalam kertas undi, beri kepercayaan kepada PN. Jangan kita ulang. Kalau tak ada 47, ada 7 pun jadilah. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan kena perhati elok nasihat rakan-rakan kita ni. Beri ingatan selalu. Yang menjadi beban kepada wakil rakyat ni, kerana orang di tempat dia tu, pemimpin dia ke, pembantu dia ke, penyokong parti dia ke, terlalu meminta-minta. Dia pun tak ada lah. Mula nak cari. Tinggal kerja, piduk Kuala Lumpur cari projek. Tinggal rakyat di kawasan. Tuan-tuan, kalau ada perkara ini berlaku, kita akan pastikan inilah terakhir dia jadi calon PN di Kedah. Lepas ni tak boleh lah. Ni kata kat kawan semua ni. Ingatan untuk diri saya juga. InsyaAllah, apa yang kita dapat berdasarkan peraturan dan undang-undang di atas amanah ini cukup untuk kita melakukan khidmat sebagai wakil rakyat. Selebih daripada keupayaan seorang wakil rakyat, kerajaan negeri akan menanggung keperluan-keperluan itu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, 24 jam kehidupan sebagai wakil rakyat, kita kena fikir bagaimana untuk membangunkan negeri ini, menghasilkan limpahan ekonomi yang lebih daripada apa yang sedang kita ada, supaya semua lebihan tu kita dapat kongsi bersama rakyat Kedah, sehingga tidak ada lagi rakyat Kedah yang berasa susah. Ini kerja wakil rakyat. Tuan-tuan sekalian, ini komitmen 33 adun Perikatan Nasional di Kedah. Kita akan berjalan di atas landasan ini sampai ke PRU 16 insya-Allah. Apa-apa kekurangan, apa-apa kesalahan yang tuan-tuan nampak, tuan-tuan boleh tegur mereka terus, tapi jangan tegur depan orang ramai. Lagi jatuh maruah pihak ke wakil rakyat. Jangan fitnah. Ada pula tabuk fitnah ke wakil, ada juga dengki ke kumana ke, cerita buruk pasal wakil rakyat, tak boleh. Satu masalah yang kita hadapi ialah kita sendiri mendedahkan kelemahan kita kepada orang ramai. Wakil rakyat kita tak ada masalah, tapi kerana kita ada krisis dengan dia,
kita wasapi merata benda buruk yang tak pernah berlaku kepada dia, kita cerita ke orang. Orang pun percaya pasal kita tu ada jawatan dalam parti. Hak ni tuan-tuan tolong jangan buat. Hak ni susah nak ubat. Saya duduk dalam kerajaan ni tahun 2018. Tahun 2008. Saya hadapi masalah-masalah itu tahun 2008 bila puak hak jadi PAN tu mula buat kelaku, mula menyebarkan benda-benda tak betul, benda-benda buruk yang direka kepada rakan dalam kerajaan. Itulah kita tewas 2013. Mujurlah puak tu keluar habis dah. Saya harap 2023 ini penyakit itu tidak akan menimpa kita. Dan tuan-tuan tunggu, tuan-tuan nantikan akan ada musuh-musuh baru kepada kita. Musuh-musuh baru ni bukan lagi PH, bukan lagi BN, tetapi rakan-rakan peniaga-peniaga, usahawan-usahawan yang cuba mengambil kesempatan, merebut kesempatan dengan berkawan dengan Adoni. Bila dia tak dapat, mula dia mereka cerita macam-macam. Hak tu awas. Kalau ada di kalangan kita malam ni ahli-ahli perniagaan yang berhajat untuk mencapai sesuatu melalui ado-ado ni pun, tuan-tuan silap. Kerana kita tak pakai lagi sistem itu. Semua kerja di Kedah ni, kontrak apa pun cabut undi semua, biar berlaku keadilan. Kalau nasib menyebelahi dia, cabut undi dapat ke dia, pergi buat aja. Jadi ado ni tak terpalit lagi. Depa tak payahlah piduk usung kertas kerja kawan, piduk melobi kata yang akan menimbulkan fitnah kemudiannya. Saya harap inilah gaya hidup, inilah budaya kerja, inilah asas yang kita letakkan untuk kita capai lebih besar kepercayaan rakyat Kedah kepada Perikatan Nasional sepanjang kita berkhidmat dan kita hadapi PRU 16 dengan lebih baik, insya-Allah. Ni ado-ado semua yang setuju dengan saya tolong berdiri. Tak setuju habis. Tuan-tuan tengok muka kami semua. Tengok muka ado-ado ni. Orang-orang ini akan memberi khidmat 100% dengan ikhlas tanpa kepentingan diri kepada seluruh rakyat Kedah. Kita bagi semangat kat mereka. Cabaran kita besar, sila duduk, terima kasih. Cabaran kita besar. Besar lagi rintangan yang ada di depan. Tuduhan-tuduhan akan datang lagi, serangan-serangan akan datang lagi. Tidak ketinggalan perangkap-perangkap yang dipasang oleh musuh untuk mengenakan kita. Kena berhati-hati 24 jam. Mungkin perangkap itu datang terus daripada musuh, mungkin juga perangkap itu datang menerusi kawan atau ahli keluarga kita. Ini besar. Ini penting untuk diawasi. Untuk kita pastikan amanah yang kita pikul ini benar-benar amanah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, habis dah kata kat kawan, kata kat depa pula. Kami di Kedah ini, tuan-tuan dapat tengok sendiri apa yang telah kami sebut sepanjang 5 tahun kebelakangan ini. Lebih-lebih lagi 3 tahun dalam kerajaan telah diterima oleh seluruh rakyat Kedah dengan diterjemahkan dalam peti undi, sehingga di kalangan Adun PN mendapat majoriti sehingga 23,000, 24,000. Ini adalah manifestasi kehendak rakyat Kedah kepada perjuangan Perikatan Nasional yang kami telah sebutkan sejak awal lagi. Inilah jalannya untuk berpolitik, menguruskan kehidupan rakyat di negeri ini. Tuan-tuan di Kerajaan Persekutuan, sila hormati kehendak rakyat Kedah ini. Pudin, PG, Bonon, jangan buat-buat tak faham dengan mandat yang telah diberikan oleh rakyat Kedah kepada Perikatan Nasional.
Jangan cuba nafikan, jangan cuba ketepikan, jangan cuba paksa, jangan cuba hukum atau denda rakyat negeri Kedah kerana menolak kamu. Kerana kita terlibat dalam politik negara ini, kita telah sama-sama menerima. Inilah sistem demokrasi. Bila rakyat pilih satu parti, satu pihak, kita kena akur dan berlapang dada. Jangan kamu cuba sempitkan dada kamu. Untuk agensi, jabatan, negeri dan persekutuan, kamu telah lihat apa yang telah rakyat lakukan di negeri ini. Apa yang rakyat mau, siapa yang rakyat percaya, perjuangan siapa yang rakyat terima. Kamu telah lihat sendiri. Jangan cuba membutakan mata dengan menurut membuta tuli arahan daripada mereka. Kamu agensi penguat kuasa atau agensi meluluskan apa-apa, sila pandang suara rakyat Kedah ini dalam konteks demokrasi. Inilah kehendak, inilah inspirasi rakyat Kedah yang diterjemahkan dalam peti undi. Sila beri penghormatan kamu. Seperti lagi yang nak suruh kata? Ku kata dah. Tak tahu apa. Tak boleh, Ustaz Zizan pesan kat saya, orang-orang yang telah tewas dalam pilihan raya, mereka telah rebah. Janganlah kamu pijak kepala sehingga misai mereka kena tanah. Tak boleh. Jadi kita tak usah kata apa kat mereka, kita ucap selamat berehat. Sebahagian daripada mereka itu patut pencen dah. Cuba dalam kerusi parlimen gagal, cuba dalam kerusi DUN pun gagal. Sebenarnya bukanlah kegagalan diri kamu, tapi kegagalan perjuangan yang kamu cuba paksakan yang tidak boleh diterima oleh orang Kedah. Selamat beristirahat. Tuan-tuan sekalian, memang berita-berita kita, suara kita tidak akan didengari dalam media mainstream. Akhbar-akhbar utama, TV, radio, kerajaan, suara kita tidak akan dilaporkan. Aktiviti tidak akan di-cover. Mereka tak peduli kat kita. Seboleh-bolehnya hanya berita negatif yang cuba ditonjol-tonjolkan. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, menjelang dalam PRN ini kita telah berjaya menyampaikan mesej kita dengan jelas melalui media lain yang kita ada. Kita harap media ini kekal untuk menjadi medium menyebarkan berita tentang kita kepada orang lain, insya-Allah. Untuk mak-mak dan pak-pak yang pandai ke TikTok, saya ucap selamat belajar untuk buat konten pula. Lepas ni mana tahu mak saya buat konten kan? Mari ni riuh juga nak pergi godam saya. Aduh, ada kan nak godam masuk dalam TikTok. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali, atas nama Ukhuwah Islamiyah, atas sikap baik yang kita amalkan daripada tutuk guru yang diajarkan kepada kita, kalaulah sepanjang kempen pilihan raya ini kita ada menyakiti sesiapa, ada setengah pihak yang terasa hati, dipalu kita ke menusuk kelbu dengan istilah, dengan ucapan, dengan apa-apalah. Saya mewakili seluruh penyokong Jentera Perikatan Nasional memohon ampun dan maaf kepada seluruh rakyat Kedah dan rakyat negeri lain yang ada terluka, terguris hati di atas kempen yang kami jalankan. Ada yang kami tak sengaja, ada yang kami terpaksa,
ada yang kami diprovok, ada ketikanya kami terlalu sakit untuk menahannya, maka kami lepaskan supaya kamu turut rasa apa yang kami rasa. Di atas kekasaran bahasa dan tingkah laku kami orang-orang Kedah, melalui media platform media sosial atau media ceramah atau pertemuan bersemuka, jika ada yang terasa hati terluka dengan kami mohon ampun dan maaf. Kami hulurkan salam persahabatan. Kita hiduplah bersama di bumi Allah Ta'ala ini dengan harmoni untuk meneruskan kerja kita sebelum kita bertemu dengan Allah pada bila-bila masa. Boleh tuan-tuan? Kita pun manusia agak kan, no? Bagi pihak diri saya, tuan-tuan, saya tak boleh wakil bab ni. Bagi pihak diri saya, Muhammad Sanusi bin Maknur, yang telah diserang bertubi-tubi, bertalu-taru, tanpa henti, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dengan bermacam-macam fitnah dan serangan, saya maafkan semua serangan itu. Tuan-tuan yang tersakiti, kalau tuan-tuan juga memaafkan, tuan-tuan boleh lafazkan sendiri. Saya tak boleh wakil hak tu. Mungkin tuan-tuan tak maafkan Pudin, saya tak tahu. Tapi saya, bagi pihak saya maafkan. Kalau dia buat lagi, kita lawan lagi. Lepas tu kita tengok nak maafkan, nak kenyok. Tuan-tuan sekalian, bagi pihak PAS Kedah, Perikatan Nasional Negeri Kedah, saya ambil kesempatan pada malam ini, selepas komitmen yang saya buat dengan para adun. Ini masalah adun ni, lepas ni nak kena lantik di Exco. Saya pejam mata tuan-tuan, saya nampak semua layak. Saya tak tahu nak lantik siapa. Saya serah kepada parti lah. Datuk Suhaimi, Tak Mat Ya, semua pimpinan PN di Kedah ni berunding, berbincang. Kalau perlu dibawa ke atas, ke bawah, datangkan nama itu kepada saya. Saya takkan buat pilihan. Tuan-tuan sekalian, saya dijadualkan akad sumpah pukul 10 pagi esok di Istana Anak Bukit. Lepas itu kita hadap apa yang akan datang lagi. Saya tak tahu apa yang kita nak mai. Saya harap rakyat Kedah akan terus bersama dengan kita, berjuang, bersungguh-sungguh menjadikan negeri ini, The Greater Kedah, dengan rancangan yang telah diatur. Tinggal datang wakil-wakil rakyat ni akan menjadi jurutera-jurutera, pekerja-pekerja yang akan menggerakkan plan pembangunan Kedah 15 tahun akan datang. Tuan-tuan sekalian, menjelang 2035 kita akan saksikan Kedah yang baru, yang lebih agung daripada apa yang telah kita kecapi sebelum pada ini. Saya rasa itulah saja ucapan pada malam ini. Kita akan jalani lagi proses seterusnya dalam politik, dalam siasah ini. Kita doakan kita semua Perikatan Nasional akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan berkat dan ilham untuk melakukan tugas paling baik yang pernah kita buat demi rakyat dan negeri Kedah yang kita cintai. Kita doakan sama-sama.